Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Pada hari ini kita akan melihat bab 1 dalam reka bentuk dan teknologi tingkatan 2. Tajuk bab 1 kita ialah penyelesaian masalah. Okey. Dalam kehidupan kita masa kini memang kita akan sentiasa berhadapan dengan pelbagai jenis masalah. Okey, namun kita kena ingat setiap masalah yang kita hadapi, kita akan ada jalan penyelesaian bagi masalah tersebut. Okey, untuk reka bentuk dan teknologi, kita akan tengok apakah jenis masalah dia dan bagaimanakah proses untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey, pertama sekali ialah pengenalpastian masalah. Dalam reka bentuk dan teknologi terdapat dua jenis masalah, iaitu masalah bukan inventif dan masalah inventif. Okey, kita lihat definisi bagi masalah bukan inventif. Masalah yang dapat diselesaikan tanpa mempunyai kesan sampingan. Okey, sebagai contoh kita ada masalah, kemudian kita dah jumpa pilihan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey, masalah dapat diselesaikan tanpa kesan sampingan. Yang kedua ialah masalah inventif. Okey, definisi ialah masalah yang mempunyai kesan sampingan apabila penambahbaikan dilakukan. Okey, terdapat kesan sampingan bila kita cuba untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey, untuk lebih memahami lagi apa itu masalah bukan inventif dan apa itu masalah inventif, mari kita lihat contoh-contoh bagi masalah tersebut. Okey, pertama sekali kita akan lihat contoh masalah bukan inventif. Okey, masalah kat sini ialah pisau tumpul untuk menyiang ikan. Okey, apakah jalan penyelesaian untuk pisau tumpul? Kita asah pisau menjadi tajam. Okey, selepas pisau menjadi tajam, okey, tidak ada lagi masalah-masalah lain yang kita akan hadapi. Okey, kita lihat contoh kedua bagi masalah bukan inventif. Ini ialah lampu suluh. Lampu suluh tidak menyala kerana mentolnya telah terbakar. Dah keluar asap kat sini kan. Okey, apakah yang perlu kita buat untuk menyelesaikan masalah ini? Kita tukar kepada mentol yang baru. Okey, setelah mentol ditukar, okey, lampu suluh kita dapat menyala seperti biasa. Okey, contoh yang seterusnya ialah pensel tumpul. Okey, awak nak menulis, awak nak buat lakaran, pensel awak tumpul. Jadi hasil kerja awak menjadi tidak cantik. Apa yang perlu awak lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Kita asah pensel. Okey, setelah pensel diasah, dah jadi tajam. Okey, dapat digunakan dengan baik. Terusnya kita lihat contoh masalah inventif. Itu masalah yang mempunyai kesan sampingan setelah penambahbaikan dilakukan. Okey, masalah dekat sini ialah penutup balang kuih yang tidak ketat menyebabkan biskut lemau. Biskut masuk angin. Penyelesaian dia, penutup balang kuih ditambah baik. Okay, sama ada kita tukar penutup balang ataupun kita buat inovasi sikit lah. Tambah kain ke, tambah selotip ke pada penutup balang tersebut. Okey, terdapat kesan sampingan apabila penutup balang telah ditambah baik. Penutup balang menjadi terlalu ketat dan sukar dibuka. Okey, ini contoh masalah
inventif. Okey, seterusnya contoh masalah inventif yang kedua ialah bilik tidur panas. Okey. Penyelesaian dia bilik tidur panas dah pasang kipas sampai 2 kipas pun dah pasang, speed yang paling maksimum pun masih panas. Jadi penyelesaian dia, kita pasang penyaman udara ataupun aircon. Okey. Bila pasang penyaman udara, pengguna terpaksa membayar bil elektrik yang tinggi. Kerana penyaman udara, dia menggunakan kuasa elektrik yang tinggi. Okey, jadi bil elektrik pun akan meningkat. Okey. So kita ada masalah, kita ada penyelesaian dan kita akan ada kesan sampingan. Ini adalah untuk masalah inventif. Jadi sampai setakat ini awak boleh nampak kan perbezaan antara masalah bukan inventif dan juga masalah inventif. Seterusnya kita akan tengok proses penyelesaian masalah. Okey. Kita lihat dulu proses penyelesaian masalah bukan inventif. Okey, ini adalah gambar rajah dia, aliran kerja. Okey, ini adalah penerangan untuk proses kerja. Pertama sekali, kita mengenal pasti masalah. Contoh seperti pisau tumpul. Okey, kemudian kita senaraikan pilihan untuk menyelesaikan masalah. Okey, katalah awak ada 2 pilihan. Satu, asah pisau. Yang kedua, beli pisau baru. Okey, kemudian awak nilaikan balik pilihan awak tu, buat pilihan. Awak nak buat pilihan A atau pilihan B. Okey, kita ambil pilihan A. Asah pisau supaya menjadi tajam. Okey, kalau nak pergi tengah buat kerja kat dapur, pisau tumpul, takkan awak nak bersiap, pakai baju cantik-cantik nak pergi beli pisau baru. Okey, so kita ambil pisau tumpul tersebut kita asah. Okey, kita laksanakan pilihan kita. Asah pisau dalam 10 minit. Kemudian kita menilai penyelesaian masalah sama ada berjaya atau tidak. Okey, awak tengok. Dah asah 10 minit. Cuba balik siang ikan. Dah tajam dah pisau tersebut. Jadi, selesailah masalah pisau tumpul awak tadi. Okey. Jadi untuk masalah bukan inventif, disebabkan dia tak ada kesan sampingan, okay, ada masalah, kita selesaikan. Jadi dia punya proses kerja dia mudah dan terus saja. Okey, proses penyelesaian masalah inventif. Okey, untuk proses penyelesaian masalah inventif ni, dia diadaptasi daripada TRIS. Okey. TRIS ni yang dalam kurungan ni dia adalah dalam bahasa Rusia kerana kaedah TRIS diperkenalkan oleh seorang jurutera paten berbangsa Rusia. Okey. Dia dah buat penyelidikan. Okey, so dia dapati kaedah TRIS ni dapat menyelesaikan masalah inventif. Okey, di mana proses penyelesaian masalah boleh diulang semula untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Okay, dalam buku teks awak, untuk maklumat berkaitan dengan TRIS, awak boleh rujuk muka surat 4 dan 5. Okay. Pada muka surat 5 buku teks, dalam buku teks ada QR code yang awak boleh imbas untuk awak dapatkan maklumat yang lebih banyak berkaitan dengan TRIS. Okey, seterusnya kita lihat proses penyelesaian masalah inventif. Okey. Okey, dalam proses penyelesaian masalah inventif, okey, ini adalah rajah dia. Okey, masalah khusus. Okey, dia akan melalui, bila kita ada masalah khusus, kita akan melalui fasa analisis. Mana kita menganalisis punca masalah. Okey, dalam menganalisis punca masalah ini,
kita akan melalui proses kerja yang dikenali sebagai analisis fungsi. Okey. Kemudian fasa yang kedua, okey, adalah model masalah. Okey, model masalah ini dalam sini dia ada kaedah percanggahan fizikal. Kemudian bila kita dah melalui fasa model masalah, kita akan tengok fasa yang ketiga iaitu kaedah penyelesaian. Okay, dalam sini kita ada dua kaedah penyelesaian yang awak akan belajar di bab yang seterusnya. Okay. Kemudian ada model penyelesaian. Ya. Dalam model penyelesaian ini, kita akan menggunakan beberapa prinsip inventif. Okay, ini semua awak akan diterangkan lagi dalam penerangan yang seterusnya. Okay. Baiklah, setakat itu saja untuk hari ini bagi pengenalpastian masalah. Okay, sekian, terima kasih.